Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 10 Iqra. Mana hari ini adalah last latihan 5. Minggu depan kita masuk latihan 6. Kita buat nota lagi InsyaAllah. Sesungguhnya inna orang-orang yang alladzina, sesungguhnya inna alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Kafaru ini maknanya sataru, sitaro, satarul haq inada, sitaro masa depan kemudian menutupi, satarul haq inada menutupi kebenaran kerana kedegilan, menutupi fakta kebenaran ini, fakta wahyu kerana kedegilan, itu kafir. Kafaru ni dia asal pada perbuatan cuai dengan wahyu Allah, lama-lama bawa kepada ikat. Cuai dulu, tak peduli mana. Lepas tu bila satu tahap sampai tahap mengingkari, mula-mula dia cuai apa tak peduli mana dengan wahyu Allah, lama-lama bawa kepada keingkaran. Gaya hidup mereka ialah tidak berguna. Tidak berguna, lantu dunia. Tidak berguna, lantu dunia. Kalimah lam dalam Quran dia ada bersifat sementara, ada bersifat selama-lamanya. Contoh bersifat sementara ni dalam Quran Allah sebut lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku wahai Musa. Lan kat situ lan duniawi saja, bukan lan sampai bila-bila. Sebab kita dalam ayat lain Allah beritahu manusia satu hari nanti akan dapat tengok Allah di akhirat. Dunia boleh tengok, tapi akhirat boleh. Dia lan tarani dalam surah Al-A'raf, lan tu menunjukkan masa yang terhad. Kat sini lan maksud abadan, selama-lamanya. Tidak berguna. Turunnya ni berguna. Anhum kepada mereka. Tidak berguna kepada mereka.
harta benda mereka, harta benda mereka, amwaluhum, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, min Allah, dari Allah, syai'ah, sedikit pun. Tadi anda sebut cara hidup. Kenapa orang kafir ni Allah sebut harta dulu baru anak? Cara hidup orang kafir ialah mengutamakan harta lebih daripada anak. Cara hidup. Harta nombor satu, anak nombor dua. Itu cara hidup orang kafir. Cara hidup orang mukmin, anak nombor satu, harta nombor dua. Harta ada kedudukan tak dalam Islam? Nombor dua setelah anak. Kenapa harta dan anak-anak tidak berguna kepada orang kafir? Segala nikmat yang kita kecapi kat dunia ini, kalau akidah kita betul, segala nikmat tu jadi halal. Tapi kalau mati dan kena akidah tak betul, semua jadi haram itu. Semua jadi haram. Ibarat hutang tidak boleh dibalas, hutang tidak boleh dibayar. Dalam Quran kita akan jumpa dalam surah Al-A'raf, Allah kata segala nikmat dalam dunia ni ya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Maknanya harta, segala nikmat dalam dunia ni adalah halal bagi orang beriman saja. Halal bagi orang beriman saja. Bila akidah tak betul, hukum asal dia tak haram. Hukum asal, kalau akidah tak betul, segala nikmat ni haram laku. Segala nikmat ni haram laku. Cuma orang yang tidak betul akidah, orang kafir ni memiliki harta dalam konteks ihsan saja, bersyarat. Mana harta tu seluruh dunia ni milik orang Islam asal. Orang kafir ini atas ihsan Allah Ta'ala, bersyarat selama mana dia tidak memerangi Islam. Apabila dia perangi Islam, mana harta tu ihsan tercabut. Sebab bukan harta mereka sebenarnya, harta kita, tapi duduk dekat mereka ni sekadar atas nama ihsan saja. Lepas tu kalau akidah tak betul sampai mati, akhirat esok jadi hutang yang tidak boleh dibayar selama-lamanya. Harta ni jadi hutang yang tidak boleh dibayar. Anak pun nikmat, hutang tak boleh dibayar, masuk neraka selama-lamanya. Dan mereka itulah patut sebut semula mereka bahan bakar, waqud, bahan bakar neraka. Isu bahan bakar mana dia kekal dalam neraka. Bahan bakar kita nak bakar daging bakar, daging bakar atau apa, orang tahu sate, apa tu? Sate. Sebut bahasa Kelantan sate. Sate. Atau sate. Sate dia. Sebelum kita nak bakar sate, nak bakar apa tu, barang bakar ni, hak kita jagung bakar ke apa-apa,
Lepas kita ambil barang kita yang kita niat nak bakar ni, kita peduli tak? Hak yang kita sebagai bahan bakaran tadi, kita tinggal gitu. Betul tak? Itu bahan bakaran, kita tinggal gitu. Tak peduli lah. Itulah nilaian orang yang penuh hati tu. Jadi Quran ni adalah barang bernilai. Tapi bila kita anggap macam sampah, kita anggap macam sampah, cuan. Bukan barang tak harga. Kita anggap macam sampah. Pada Quran ni paling bernilai. Jadi bila kita tak ada dalam diri kita ni Quran, tak ada Quran langsung, jadi nilai yang kita ibarat sampah. Kecuali ada Quran, baru kita bernilai. Kita ni barang kosong. Bernilai bila ada Quran. Bila tak ada Quran, kosong. Barang tak ada harga. Semua sampah. Bila mati, ibarat sampah ni, bila kita buang, kita tengok pula tak? Tak tengok dah. Kita buang, kita tutup, tak peduli dah. Dan sampah-sampah ni, biasa dia orang buat apa? Bakar dengan api. Betul tak? Jadi Tuhan sebut ni ibarat barang tak ada harga. Orang mati ni ibarat sampah yang dibuang oleh Tuhan, oleh hak buang tu, tak peduli sejabut apa nak jadi kat dia. Siapa dia ni? Orang yang menzalimi diri sendiri, yang mengabaikan Quran. Maka besok akhirat, bila dia anggap Quran rupa sampah, Allah pun anggap dia menjadi sampah. Yang ibrah, pengajaran. Mudah-mudahan kita adalah orang yang ada harga pada esok. Ayat seterusnya, siapa dia yang Allah kata akan jadi bahan bakar? Fir'aun. Seperti keadaan Ali, daripada Ali bukan mesti keluarga. Jangan terjemah lagi. Kita kena kritis dengan terjemahan perkata, sebab yang berkata ni dia tak ada apa tu tahqiq. Jadi bila bertembung antara perkata dengan terjemahan penuh, kita ambil hak penuh. Ali ni mana apa? Dalam perkataan ni keluarga. Betul, tapi konteks ni tak tepat. Sebab Ali juga mana pengikut. Siapa dia yang apa tu tentang Musa ni? Keluarga Fir'aun ke pengikut Fir'aun? Pengikut, sebab keluarga Fir'aun ada yang beriman, mukmin, rajulun mukminun min ali Fir'aun. Pengikut dia. Jadi Ali ni keluarga ke pengikut? Pengikut. Cuba tengok terjemah dong. Kaum ni pengikut lah. Jadi Ali ni bukan keluarga, pengikut. Pengikut Fir'aun. Ini bahasa balaghah. Telah ditangkap pengikut ayah pin. Telah ditangkap pengikut ayah pin kerana membawa ajaran sesat. Pengikut ayah pin ditangkap kerana telah bawa ajaran sesat. Jadi siapa yang sesat? Pengikut ayah pin ke ayah pin? Dia kata telah ditangkap pengikut ayah pin kerana telah bawa ajaran sesat. Siapa yang sesat? Pengikut ayah pin ke ayah pin? Semua. Jadi ayat ni nak beritahu kita bahawa semua dia ada. Fir'aun dia ada, pengikut Fir'aun dia ada. Tapi balaghah sebut pengikut yang dimaksudkan dengan Fir'aun sekali. Jadi siapa kata Fir'aun ni dah taubat, dan Allah terima taubat dia, maka tidak boleh. Sebab apa? Sebab menyalahi Quran. Dia tak boleh luar bawa satu maksud yang menyalahi makna asas Quran tadi. Dia Quran dia jelas dah, tak boleh barang luar ganggu Quran tadi. Kalau barang luar ganggu Quran, luar tu kena tolak. Sebab tu Quran nama muhaimin. Quran dia bagi betul hak luar, bukan luar bagi betul Quran. Jadi Quran kata Fir'aun mati tak ada taubat. Luar kata Fir'aun dah taubat, Allah terima taubat dia.
Jadi kita nak betulkan Quran kena betul, orang luar faham orang luar kena betul. Apa peranan Quran? Bagi betul orang ke atau orang betul dia? Quran bagi betul orang tu muhaimin. Jadi kalau ada orang kena siapa pun kata Fir'aun dah taubat, maka kita kena kata tak betul. Quran kata Fir'aun nak taubat, Allah tak terima. Sebab kita kena pegang Quran ni sebagai membetulkan orang. Bukan dia kena betul, dia bagi betul orang lain. Bukan orang bagi betul dia bagi betul orang. Jadi kalau kita nak terima orang tu, nak tahu ialah orang seolah-olah macam Quran ni kena bagi betul pula. Asal dia orang kena betul. So, orang ni tak dia boleh jadi betul salah. Betul Quran ni dia nak menjaga agama sampai kiamat. Nak Quran ni diturunkan untuk bagi betul orang. Bukan orang bagi betul dia. Faham pasal. Jadi kalau bercanggah dengan orang, bukan orang tu kena terima, Quran kena tolak pula. Bukan gitu. Quran kena terima, orang kena tolak. Kalau terbalik lagu tu punah kita. Maknanya nak terima orang juga, lalah Quran pula dia tak betul. Tak. Lepas tu dia kata, dan orang-orangnya min qablihim, dari sebelum mereka, dan orang-orangnya dari sebelum mereka, dan orang-orangnya dari sebelum mereka. Jadi tadi kita kata sampah dah. Bila Fir'aun ganggu wahyu, sebelum tu tak Quran, Taurat ataupun pembawa Taurat Musa. Maka Allah buat dia seperti sampah. Allah tahu belakang, tahu dalam laut. Ibarat gitu. Tarik belakang kutip seorang ni, takdirkan dia tenggelam laut. Ibarat kutip belakang tu tahu dalam laut. Ibarat macam kita beritahu tu sampah dia ganggu Quran. Quran kutip dia dia ganggu Taurat kan. Allah kutip dia siapa-siapa dia tu kumbang belakang dalam laut. Ibarat begitulah. Ibarat nak bagi kesedaran bagi kita, ganggu wahyu, gitulah nilai. Buang kutip belakang, buang laut. Macam barang tak harga. Apa kesalahan mereka? Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa dia mendustakan? Bahasa Melayu mendustakan. Maksud mendustakan? Maksud mendustakan? Mengatakan tidak benar. Betul, tapi tak mesti. Contoh kita kata tak? 40 kan? Kalau badan kita panas 40 darjah kan? 40 darjah kan? Demam tak 40? Bukan demam Ustaz 38 demam juga. Jadi maksudnya ialah menolak betul. Terjemahan itu kan? Mendustakan, menyatakan tidak benar tu memang mendusta dah, tapi tak mesti. Sebab makna mendustakan tak mestilah betul. Okey, mendustakan ni menurut guru kita ialah contoh-contohnya. Kita nak beli kredit, kita nak beli satu barang, tawaran. Nak beli satu barang. Mana makna mendustakan tak sini? Bukan hang tadi. Hak tadi tu memang mendusta lah. Tapi bukan mestilah betul. Bukan mestilah betul. Contoh orang tahu satu barang boleh untuk kita beli. Kita nak beli satu barang. Kita nak beli satu barang je. Tapi tawaran banyak. A tawar, B tawar, C tawar, D tawar, E tawar. Kita pilih belakang kan? Kita periksa. Hak kita pilih tu kita membenarkan. Hak kita tak pilih tu kita mendusta. Itu maksud mendusta.
Mana tawaran banyak. Allah menawarkan, Nabi menawarkan, hak lain pada Allah dan Nabi menawarkan. Kita pilih mana? Kalau kita pilih Allah dan Nabi, maknanya kita benarkan Allah dan Nabi, kita mendustakan lain. Tapi kalau kita pilih yang lain, kita tinggal hak Allah, hak Nabi, maknanya kita telah mendustakan Allah dan Nabi, membenarkan lain. Jadi kita kena pastikan hak yang kita pilih itu dari Allah dan dari Nabi, supaya tidak maksud mendustakan hidup kita. Jadi tadi dia terjemah apa tadi? Terjemah menolak tak? Mengatakan tidak benar. Dia tak mesti. Mana ambil hak tu, mesti tak ambil hak tu. Betul tak? Kita ambil hak tu, kita ambil hak ni. Hak kita ambil tu adalah kita benarkan dia. Hak kita ambil tu, kita telah mendustakan dia. Mana lebih apa? Lebih dalam hak tadi. Tadi kita nampak macam tolak. Dia tak mesti tolak. Tak mesti tolak. Kita contoh ada orang tawar. Kedai ni contoh. Orang tawar macam dah ada bahan. 5 orang tawar madu. Bukan bermadu. Madu A, madu B, madu C. Idam tawar dia. Tapi kita boleh solve. Kita tak pilih hak idam. Makna dia kita telah benarkan hak ni. Hak kita tak pilih ni kita boleh solve. 5 orang tak ada orang yang tak pilih hak ni. Mana orang yang tak pilih tu kecewa tak? Kecewa tak? Makna dia dalam konteks agama, yang kita tak pilih tu kita mendustakan. Hak kita pilih tu kita benarkan. Sama dah tadi terjemahan. Beza sikit tak? Hak tadi tu telah itu makna mendustakan, tapi mendustakan tak mesti betul. Tak pilih hak tepat, hak yang daripada wahyu tu, pilih hak bukan wahyu, mendustakan. Sekarang ini dalam konteks kepercayaan agama, Allah menawarkan luar asbab hak jenis mendoai ni hak ni. Kita lebih suka fikir barang-barang tak ada wahyu, benda-benda khurafat contoh, tahyul contoh. Hak tu kita percaya. Bila kita percaya hak tu, mana kita mendustakan Quran. Nampak? Bahaya percaya pada hantu ni. Sebab percaya pada hantu ni luar asal, benda-benda baik. Quran ada kita. Tak ada. Hak Quran tu tak takut mana pula. Hak orang kita takut. Makna kita telah benarkan hantu. Makna kita telah mendustakan Quran. Sebab hantu tak ada orang Quran. Contoh. Sebab Al-Quran beritahu segala nama di luar lima asbab, nama yang sifat tak ada. Nama dia, nama kita ubah. Bukan ubah nama kita ubah. Hantu kita ubah nama dia. Lepas tu sifat dia kita ubah. Dia boleh dengar, dia boleh tahu, dia boleh buat sesuatu. Lepas tu kita takut. Nama kita ubah, sifat kita ubah. Lepas tu kita takut. Allah nama ada, sifat ada. Dua asbab ni yang bernama sifat Allah ya. Hantu ni siapa nama? Kita ubah. Sifat kita ubah. Lepas tu kita takut. Lebih takut pada Allah lagi. Allah nama ada, sifat ada. Hantu nama ada, sifat ada. Sifat kita reka, kita buat. Dia dengar, dia tahu, dia boleh buat sesuatu, dia boleh cakap kita, dia boleh. Lepas tu takut. Kita reka sifat, kita takut. Allah bernama bersifat, tak takut pula kita. Jadi kita telah mendustakan Allah, membenarkan hantu. Contoh. Jual kita fikirlah jualan kita. Sepatutnya yang hakikat bernama sifat ni, hak tu boleh takut siapa. Ni yang nama saja bila kita reka nama tu. Bukan dia bila nama saya hantu, bukan kita buat nama dia, kita buat nama dia hantu kita. Bukan dia menamakan diri dia, kita buat nama dia. Lepas tu kita letak sifat dia, dia dengar kita, dia tahu kita, dia boleh buat sesuatu kepada kita, dia boleh cekak kita, dia boleh jemur, semua kita buat lah kau. Lepas tu kita takut pula.
Ha? Ha. Ha. Pahala soalan dia. Supaya kita tidak dianggap mendustakan, kita kena pilih hak betul pada Nabi. Pilih betul-betul Nabi, sebab hak Nabi kita apa? Hak bukan Nabi kita apa? Mana dia takut mana tu lah. Takut tu. Sebab tu kita kena ambil hak Nabi, supaya jangan belah Nabi tu bahagian mendustakan. Bahagian Nabi ni dia membenarkan, hak lain tak apa. Hak lain dia bukan sabilun najah, bukan keselamatan, bukan jaminan. Hak jaminan daripada Allah dan Nabi. Kan? Kalau kita ambil lain, tinggal Nabi, jadi masuk mendustakan duk mana? Mata kita bimbang tu. Kan? Kita takut-takut kita mati malam tu. Jadi kita kena pilih hak paling terjamin. Contoh kita. Contoh, ini zon hijau, zon merah, zon kuning. Kita nak di mana? Kita nak selamat ni, nak di mana? Ini zon hijau, zon merah, nak di mana? Ada orang. Hak confirm. Kita tak tahu bila nanti. Kita pilih hak confirm dulu. Hak kuning biar dulu. Hak merah biar dulu hak confirm. Sini ada kedai, sini ada kedai, sini ada kedai. Zon merah ada kedai. Semakin besar juga. Zon kuning ada semakin besar juga. Zon hijau ada semakin besar juga. Kita nak pergi mana? Zon hijau. Itu maksud ada tadi. Kita pilih hak confirm dulu. Kan? Hak ni tak tahu lagi. Kan? Apa-apa lah. Lepas tu dia kata nanti insyaAllah kalau kita Quran ni, dia akan makin mantap. Kita tengok gini, segala benda-benda yang kita tak jelas dalam konteks metod beragama ni, kita tengok Quran sokong metod mana. Bagaimana metod Quran kata metod ni jaminan, bagaimana kita tengok. Nanti dia akan ada surah-surah, dia akan ada makna-maknanya. Nak tengok bagaimana cara kita beragama, bagaimana Quran menuntut cara kita beragama, dan bagaimana cara kita beragama. So Quran ni dia ajar kita bukan agama saja, metod beragama. Jadi metod beragama ni metod yang Allah beri jaminan ke atau Allah tak beri jaminan? Kalau kita pilih cara yang Allah tak beri jaminan, ajar kita. Betul tak? Jadi siapa yang kita nak jaminan ni? Daripada Allah dan Nabi. Kerajaan Allah Ta'ala Okay. Lalu Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Fa'afadahumullah bidunubihim. Ini nak beritahu, sandaran musibah mesti sandaran kepada dosa. Kalau sandaran kepada apa? Hari, bulan, ataupun kepada apa? Kepada zat, itu adalah khurafat, adalah tahyul, adalah bercanda dengan agama. Kita boleh bersandarkan kesialan kan? Sebab musibah kepada hari. Contoh orang-orang dulu percaya tak boleh cari hari Sabtu. Dia buat sandaran kita hari Sabtu ikat terikat. Padahal bukan ke hari Sabtu, ke langgar perintah Allah. Syariat Musa hari Sabtu. Mana perintah Allah pada umat Bani Israel? Apa dia? Jangan langgar hari Sabtu ni, jangan cari ikan kan? Syariat dia kena penuh dengan ibadat. Kalau kita tengok syariat agama kita pula, jadi tak serupa. Bukan kerana faktor hari Sabtu, faktor apa? Faktor langgar perintah Allah tu. Kita kerana hari Sabtu tu kita jaga, tak boleh carikan hari Sabtu. Kita pakai syarat mana? Kita ni Muhammad. Hak tu
Nabi terdahulu masuk dah waktu syariat tu. Mana kita nak cari gig, tapi bila waktu sembahyang ibarat dia datang perintah Allah, kena buatlah. Tapi bukan makna tak boleh cari hari satu. Faham tak? Dia bukan masalah hari, masalah langgar perintah Allah. Ada ke perintah Allah pada syariat kita tak boleh cari hari satu? Ada ke? Ada. Dia cerita langgar perintah Allah tu asalnya bukan kaitan hari satu atau bulan. Ada kurasa. Atau pada zat. Ada. Pada dosa. Dan Allah sangat keras siksaannya. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah sangat keras siksaannya. Betul? Kul, katakanlah lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang mereka telah kafir, mereka telah ingkar. Mana ini istihar, bukan zaman Nabi ni, sampai hari kiamat. Siapa-siapa yang kacau Quran, siapa-siapa yang lawan Quran, mesti kalah. Lepas tu mati masuk neraka. Kan? Kita antara dua, nak sokong Quran kan nak lawan Quran. Orang yang mengaji Quran, Allah akan pilih dia sebagai penyokong Quran. Kalau kita ngaji wahyu, dapat dengan wahyu, Allah akan masukkan sifat-sifat nak sokong Quran. Dia akan terbentuk dengan sendirinya. Bila kita tak ngaji wahyu, Allah akan masukkan sifat-sifat dalam Quran. Mesti dah dia faham, dia nak sokong apa dia faham. Kalau dia faham lagu ni, seperti dia faham macam B. Quran nak lagu A. Jadi dia dah ikut nafsu dia. Jadi mesti nak sokong hak dia faham tu. Bila orang ngaji Quran, mesti nak sokong hak dia faham tu. Dia mengaji Quran, dia akan faham cara Quran, dia akan nak sokong Quran. Orang tak mengaji, dia akan sokong hak dia faham. Betul tak? Orang mengaji, dia sokong hak dia faham. Betul tak? Jadi orang mengaji Quran akan sokong Quran. Orang tak sengaji Quran, dia akan lawan Quran. Itu lumrah lah. Pasti akan dikalahkan dan dikumpulkan wa tuhsyaruna ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi Allah beritahu sokong Quran pasti menang. Walaupun tak nampak lagi nak menang, tapi menang confirm. Lawan Quran pasti kalah. Walaupun tak nampak lagi nak kalah. Kalah confirm. Nampak macam menang, tapi kalah confirm. Tengok Musa ada apa? Tak ada apa. Fir'aun macam lahir nampak kalah Musa. Menang Fir'aun. Tapi hakikat dia kalah. Musa nampak macam nak kalah, menang. Tahulah sampai hari kiamat. Itulah keadaannya. Orang yang mengaji duduk dalam Quran macam lemah ni, tapi kuat. Orang yang lawan Quran macam kuat je, tapi lemah. Apa dia? Apa dia? Asra ghalaba, pada ghalib ni. Ada tak masalah pada ghalib ni? Kebanyakan hak menang lagu ni. Bila hak menang lagu ni, bila ada menang mesti ada kalah. Kan?
Betul tak? Jadi apa tu, bila sebut bentuk majhul, bentuk pasif, makna pasti dikalahkan. Hak menang siapa? Hak menang orang Islam. Kalau bentuk aktif, makna menang. Kalau bentuk pasif, makna kalah. Menang, ghalaba, ya ghalibu. Kalau aktif, mana menang. Kalau pasif, mana kalah. Saya ghalibun, ya ghalibun, menang. You ghalabun kalah. Qad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu, telah ada bagi kamu ayatun, tanda, ibrah. Tanda sini ibrah. Pada dua golongan, fi fi'ataini iltaqata. Iltaqata ni mana saling bertemu. Berapa jumlah orang Islam? 300 lebih. Orang kafir 1000. Mula-mula hukum mula-mula kalau satu orang Islam 10 kali ganda. Satu orang jadi lawan kita 10 orang. Kita satu orang dia 10. Jumlah nisbah. Nisbah musuh kita satu dia 10. Asal mula-mula 1/10. Kerana kalau sebelah boleh lari, kalau 10 tak boleh lari, dosa besar. Mana lari dia medan perang, tengok kita satu dia 10, lari lawan. Kalau sebelah boleh lari, 10 tak boleh. 10 dosa besar. Asal. Lepas tu turun mula-mula. Kalau 1/10 tak lari. Sebelah kalau lari, itu yang dimasukkan lari dalam medan peperangan. 1/10 mula-mula. Lepas tu masuk 1/2. Mana kalau 3 boleh lari lagi. Kalau 2 tak boleh lari. Apatah lagi sama banyak. lagi. Mana kalau lari sama banyak, mana lari medan peperangan, dosa besar. Kita satu, contoh tak? Kita 50, 100 orang main lawan kita. Kena lawan, tak boleh lari. Kalau lari, mana dosa besar. Nampak tak? Bola asal dia 1/10. Mana kalau kita seorang, 10 orang mana kita, tak boleh lari dosa besar. Itu asal. Oh berat lagi tu tak? 1 lawan 10. Mula-mula lagu tu. Batu turun. Sampai sekarang hukumnya 1/2. Kan? Makna kalau lebih daripada 2, kalau lari ada alasan. Tapi kalau kurang daripada 2 atau kurang, lari dosa besar. Dalam surah Al-A'raf ada, ya surah Al-Anfal ujung dia ada beritahu hukum. Kita kadang-kadang tak kita mengaji dosa besar. Tajuk dah. Lari daripada medan pertempuran. Tak faham lagi kita. Kan mesti ada kadar dia. Mana kadar hak kita dosa besar tu mana? Kita faham lari dia dosa besar. Dia ada hak dia. 2
Mula-mula hak dia 110. Oh, manakala 10 orang mari kita seorang di sebuah dia. Lari ke lawan. Kalau patah balik, kalau lari dosa besar. Asal. Lepas tu masuk hak sekarang ni sampai sekarang dipakai ialah 1/2. Mana kalau kita 10 orang main 20 orang. Mata dia lari ke lawan. Kalau 30 mana dia dianggap dosa besar. Jadi kita nampak asal dia macam lari dosa besar dah. Dia di sebuah dia. Mana berat juga lah 1/2 ni kan. 10-20 berat juga. Itulah dosa besar dalam lari pada perang. Fi'atun, satu golongan, tuqatil, berperang fi sabilillah, pada jalan Allah. Walaupun perang pada jalan Allah, syarat kemenangan dua, iaitu taat pada pemimpin. Yang kedua, meletakkan kemenangan daripada Allah. Dalam perang Uhud, satu tak ada, jadi kalah. Satu tak ada, dua tak ada. Letak kemenangan kepada Allah ada dah, tapi tak pada pemimpin tak ada. Kalah dia tak cukup syarat. Perang Hunain tak pada pemimpin ada, tapi kita ramai kali ni menang kita. Meletakkan kemenangan kepada bilangan. Kalah. Sebab apa? Sebab satu tak ada. Badar dua-dua ada. Badar tak pada pemimpin ada, meletakkan kemenangan kepada Allah ada. Maka Badar menang. Jadi menang tak menang ni dia bergantung kepada dua syarat ni. Wa ukhra, dan yang lain kafiratu, orang kafir. Mereka melihat mereka, orang kafir melihat orang mukmin. Yarawnahum, mereka melihat mereka, orang kafir melihat orang mukmin. Mithlaihim, dua kali banyak daripada mereka. Ra'yal ain, dari sudut pandangan mata. Bukan hakikat, pandangan mata saja. Bukan hakikat, padahal tak banyak. Pandangan mata saja. Dan Allah yu'ayyidu, menguatkan, binasrihi, dengan pertolongannya, man yasha, orang yang dia kehendaki. Orang yang dia kehendaki. Inna, sesungguhnya, fi zalika, pada yang demikian itu, fi zalika, pada yang demikian itu, la ibrah, benar-benar terdapat pelajaran. Benar-benar terdapat ibrah. Asal ibrah ni kita faham dah mana pelajaran. Bahasa Melayu ambil dah ibrah. Asal mana apa dia? Abarah. Kalau ibrah ni pelajaran, orang Melayu ambil dah. Asal kalimat Arab, asal abarah. Kau dia abarah. Abarah ni mana? Menyeberang. Kita di sini, kita menyeberang sana. Abarah dengan itu. Liulil absar, bagi orang yang mempunyai penglihatan mata hati.
Mata hati dia hidup. Bagi orang yang mata hati dia hidup. Ya. Pelajaran. Gini, kalau ada kata, kalau sunatullah dekat dunia ni, kita cikgu tak? Kita ada murid ramai. Kalau lah sunatullah, sistem dunia berlaku lagu ni, orang malah ke, rajin ke, kan? Semua malah ke rajin, gagal. Kalau malah ke rajin, dulu. Gitu ke sistem duniawi? Tak, tak. Duniawi, kita faham bahawa siapa-siapa rajin biasanya jaya, siapa malah biasanya gagal. Tak? Itu Allah buat sunatullah lagu tu. Allah buat sunatullah lagu tu. Lah konteks syurga neraka lagu tu juga. Allah minta sebab siapa-siapa yang buat lagu ni, kalau cenderung alamat lagu ni, syurga lah dia. Siapa buat lagu ni, neraka lah dia. Makna dia, kita boleh belajar tak? Sebab masuk surga, sebab masuk neraka. Boleh belajar tak? Boleh. Jadi amara ni mana sesuatu tindakan yang memberi kesan. Macam menyeberang. Tindakan. Sesuatu tindakan yang memberi kesan. Asal dia amara ni sesuatu tindakan yang memberi kesan. Seberang. Menyeberang. Kita sini, di sana. Tindakan yang berkesan. Dah satu tindakan yang asal usul itu berkesan kepada pelaku ini. Kan? Dia asal dari sini, dia jumrah dari sana. Mana asal dia? Maksud kaitan menyemberang dengan konteks ibrah ni ialah apa-apa tindakan, apa-apa yang kita buat setelah kita belajar pada Quran. Contoh, ni ahli syurga, sifat kesyurgaan. Kita pun usaha dapat sifat kesyurgaan. Usaha. Maka kecenderungan kita syurga. B, kalau dia tak usaha kepada A, dia akan usaha ke B, ke neraka. Maka atas ikhtiar dia tak ke syurga, mesti ikhtiar dia ke neraka. Maka ke neraka lah dia. Maka sesuatu yang boleh, maksud dia ialah amaran ni sesuatu yang kita boleh pelajari. Kalau contoh malah ke, rajin ke, neraka dia tak neraka. Contoh tak? Malah ke, rajin ke, lulus dia tak lulus, ataupun gagal dia tak gagal. Boleh nak belajar tak ke situ? Kan? Kalau sistem dunia ni malah ke, rajin ke, gagal dia tak gagal, ataupun lulus dia tak lulus, boleh belajar ke situ? Boleh ambil pelajaran tak tadi? Kalau tak buat sistem, kalau Allah tak buat sistem lagu tu, jadi susah kita nak buat pelajaran. Betul tak? Dan konteks malah rajin, kejayaan dengan kegagalan ni kita boleh pelajaran. Kalau orang rajin biasanya berjaya, kalau orang malah biasanya gagal. Konteks syurga neraka dah betul juga. Kalau orang ikut hak Tuhan beritahu, biasanya syurga. Kalau tak ikut, biasanya neraka. Sehingga orang boleh usaha, boleh ambil pelajaran. Hal lagu ni biasa dia neraka, hal lagu ni biasa dia. Kita usaha untuk dapat alamat-alamat yang kesyurgaan, lepas tu serah ke Tuhan. Kalau tak ada lagu tu, payah je. Itu kaitan ni. Faham? Aku tak faham. Amaran ni satu yang kita boleh pelajari. Okey, ayat ni penting. Walaupun masa tidak penting. Pentingnya kita kena faham, setiap dalam Quran mesti ada perintah-perintah Allah. Setiap perintah-perintah Allah tu ada ujian-ujian keadaan. Ujian-ujian keadaan. Setiap perintah Allah ada ujian-ujian keadaan. Dekat dunia ni ada ujian-ujian keadaan Allah buat. Semua orang ada. Salah tak ujian keadaan ni? Tak salah.
itu dia bukan salah dan dia bukan nilai. Dia bukan salah, dia bukan nilai. Salah ialah mengabaikan perintah Allah. Okey. Gapo dia yang tak salah dan bukan tak salah tapi bukan nilai? Gapo dia? Perasaan cinta kepada wanita. Salah tak? Tak salah, tapi bukan nilai. Zuyina, dijadikan indah. Perasaan Allah cipta ujian keadaan ni, rasa suka, minat, hati tu minat. Linnas, bagi semua manusia perasaannya ada. Apa dia? Hubbu, cinta kepada menunaikan syahwat. Cinta menunaikan syahwat ni salah ke tak? Tak salah, tapi bukan nilai. Nilai dia ialah ikut saluran. Ikut saluran tu nilai. Kalau betul saluran, syurga. Kalau tak betul saluran, neraka. Makna tunai syahwat tu, tunai keinginan tu tak salah, tapi bukan nilai. Nilainya ialah kalau guna saluran yang betul, syurga. Kalau guna saluran yang tak betul, neraka. Pertama dia minan nisa, keinginan kepada perempuan. Sama juga bagi perempuan keinginan kepada lelaki. Dia sebut ni setihak, tapi maksud dia dua-dua. Sama ada laki keinginan kepada perempuan, perempuan keinginan kepada lelaki. Dia sebut setihak, tapi maksud dia dua-dua. Jadi tak salah, tak dosa. Perasaan tak dosa, perasaan tu ada berlaku. Tapi bila guna letak pada cara yang saluran yang salah, tak, neraka. Guna saluran yang betul, syurga. Wal banin, dan anak-anak. Anak-anak. Kat sini lebih tahu, sikit banyak bukan nilai. Perempuan sikit banyak bukan nilai. Dia bukan salah. Kalau orang ni berhajat lebih, tak salah, tapi bukan nilai. Bukan kerana banyak isteri peluang ke syurga lebih, bukan. Bukan mana kurang isteri harapan ke syurga payah, bukan. Dia bukan salah, tapi bukan nilai. Ya, semua nisa bukan salah, bukan nilai. Bani, anak-anak bukan salah, bukan nilai. Bukan mana anak banyak mudah ke syurga, payah ke syurga. Bukan makna mudah ke syurga kan, bukan bila anak banyak ni dia payah ke syurga, bukan. Bukan sikit makna mudah ke syurga, bukan. Betul tak? Dia bukan nilai. Dia bukan nilai banyak sikit, tapi pada kualiti, bukan kualiti. Lepas tu satu lagi apa dia? Al-qanatir. Apa dia? Muqantar. Apa dia? Apa tu? Harta. Tumpukan harta. Tumpukan harta. Nak harta banyak ni salah ke? Tak salah, tapi bukan nilai. Bukan kerana banyak menyebabkan mudah ke syurga, bukan kerana sikit menyebabkan payah ke syurga, bukan. Dia bukan sikit banyak, bukan kuantiti, tapi pada saluran yang betul syurga. Pada saluran yang betul syurga. Bukan nilaian itu pada banyak sikit harta, bukan. Dan nak banyak tak salah, tapi bukan nilai. Daripada harta, minaz zahab, daripada apa? Emas. Wal fiddah, daripada perak. Mana banyak emas, banyak perak, salah lah, tak salah, tapi bukan nilai. Setiap ujian keadaan tak salah, bukan nilai. Salah dan bernilai ialah amrullah, perintah Allah. Wal khair, apa dia? Kuda.
al-musawwamah, yang terpilih. Kenapa? Dalam zaman sahabat lagi, memilih kuda yang baik tu fitrah, bukan salah, dia bukan nilai. Patut kita ke apa dia? Kereta. Nak beli kereta mahal, tak salah, tapi bukan nilai. Nilainya ni lah sampai ke masjid ke tak? Sampai ke kelas ke tak? Padahal daripada zaman sahabat lagi, sahabat memilih kuda yang terbaik. Salah ke? Tak salah, dia fitrah, tapi bukan nilai. Lepas tu wal an'am, dan binatang ternak. Nak banyak, kambing. Lebah tak masuk binatang ternak. Tentu nampak kan? Lembu, kerbau, kambing, biri-biri, 4. Tapi bahasa Melayu ni semua ternak belaka, ikan ternak, ayam ternak. Tapi kan silap. Silap tarik balik. Unta, lembu, kerbau. Lembu, kerbau sekali. Unta, alhamdulillah ni. Unta, lembu, kerbau sekali lah. Unta, lembu, lepas tu kambing, biri-biri. Kita bahasa Melayu ni, biri-biri tu kita maksud kambing juga. Kambing, biri-biri. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, kambing lain, biri-biri lain. Bahasa Melayu dia masuk sekali. Kita tu kambing, biri. Ini kambing. Ini kambing biasa, ini kambing biri-biri. Bukan biri juga. Tapak Melayu kita lah, Kelantan atau orang kita. Kalimah al-an'am apa asal? Na'amun. Kemudian na'amun. Nikmat. Kenapa panggil nikmat? Ingat tak? Sebab binatang jenis yang kita berhajat untuk makan, semua hak jinak kepada kita. Nikmat. Binatang yang haram dimakan biasanya berjauh kita. Yang binatang yang kita boleh makan biasanya jinak kepada kita. Binatang yang diharam dimakan biasanya dia kepada kita. Biasanya. Bukan mesti. Kecuali kucing. Biasanya kan lembu, apa lagi, unta, kambing, biri-biri ni jinak. Kecuali nak sebut tadi, kecuali kucing tak. Yang kedua, nikmat ni, binatang ni tak pupus. Sebelah banyak mana pun takkan pupus. Dia tidak ada, bila tak pupus, tak ada apa, tak ada, dia panggil apa, macam kesalahan. Ada, sebab dia tak, binatang tak empat, binatang ni tak pupus. Dia lagi kita sebelah banyak, tak pernah risiko hilang. Tapi kalau hal lain, risiko pupus. Wal harf, dan pertanian. Jadi nak banyak atau banyak itu bukan salah, bukan kesalahan, tapi bukan nilai. Nak banyak, nak banyak, salah tak? Tak. Nak banyak, tak salah. Kan semua tadi ya? Nak banyak. Kita ni nak banyak, tak banyak. Nak banyak, salah tak? Tak. Tapi bukan nilai. Zalika, itu adalah, ni lebih tahu tak nilai ni. Bukan nilai, bukan salah. Lafaznya mana? Bukan salah, tapi bukan nilai. Daripada mana? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan duniawi. Sebab kesenangan duniawi mana tak salah pun. Tapi bukan nilai. Bukan nilaian. Wallahu indahu, hak ni nilaian. Dan Allah di sisinya yang husnul ma'ab. Kemudian tempat kembali yang baik surga. Ni kena kerja.
hak ni layan. Tuhan nak kata dunia bukan nelayan, tapi bukan salah. Hak nelayan bukan kerja ialah akhirat ni. Ni hujah kita kata keadaan bukan nilai, bukan salah dan bukan nilai. Nak banyak pun tak salah. Sihat ke sakit bukan nilaian. Kaya miskin bukan nilaian. Tapi bukan satu kesalahan. Last. Kul katakanlah, maukah kamu a'unabbi hukum? Mana nak beritahu? Hak ni layan, hak bukan kerja hak ni. Hak tu mu nak banyak tak salah. Banyak tak salah. Tapi bukan nilai. Nak banyak tak salah. Tak dosa, nak banyak. Banyak tak dosa. Nak banyak tak dosa. Tapi bukan nilai. Hak ni hak kena banyak sebab dia nilai. Hak ni kena banyak sebab dia nilai. Apa dia? Bi khairin, lebih baik min zalikum, daripada itu. Hak ni kena usaha banyak sebab dia nilai. Kena ada sokmo. Iaitu kepada lilladzina taqaw 'inda rabbihim, kepada orang-orang yang takut serta jaga hukum. Hak ni nilai. Nak banyak bukan nilai dan bukan salah. Bini nak satu ke, nak dua ke, nak tiga ke, nak empat, dia bukan salah, tapi bukan nilai. Yang nilainya ni lah jaga hukum ke tak. Nampak tak? Anak nak 10, nak 20, 30, 40, tak apa. Tapi hal paling penting adalah jaga hukum. Kalau jaga hukum, jannatun, syurga. Nampak konsep ni jelas. Dia bukan salah, banyak bukan salah. Nak banyak bukan salah, banyak bukan salah, tapi bukan nilai. Sama ada banyak atau nak banyak. Ada orang nak banyak, tak banyak-banyak. Ada orang banyak. Salah ke? Tak. Ada orang nak banyak. Contoh apa? Bini nak banyak tak banyak. Nak banyak tapi tak banyak pun. Ada orang banyak. Salah ke? Tak salah, tapi bukan nilai. Mengalir min tajri, mengalir min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, berkekalan di dalamnya. Jadi nak ajar kita apa? Dunia adalah keperluan. Apapun dia keperluan. Keperluan apa? Keperluan nak tunai perasaan nak banyak perasaan Tapi jangan kerana perasaan ini mengabaikan maksud. Dunia walaupun banyak dia keperluan saja, dia bukan maksud. Akhirat tu maksud. Janganlah kerana keperluan maksud melayang. Janganlah kerana keperluan maksud melayang. Wa azwaju, dan isteri-isteri mutahhar, yang disucikan. Sama ada jasmani dia dan rohani dia. Jasmani ni daripada haid dan nifas. Rohani dia sedang lidah lagi tergigit. Sedang lidah lagi tergigit. Mana tidak ada sedang lidah lagi tergigit kat syurga, tak ada. Tidak ada perbalahan, tak ada. Silap lidah tak ada. Wa ridwanun minallah, dan redha Allah. Hak ni paling, hak ni bernilai, hak kena kejar. Hak mana kita kena utamakan, hak mana kita sekadar keperluan. Sekadar guna hasrat diri kita. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat terhadap hamba-hamba ini. Ini ayat kuat ni.
dalam huraian maksud amrullah, perintah-perintah Allah dan kadang-kadang Allah uji hamba ni, ayat ni kuat. Daripada sinilah muncul satu istilah, keadaan bukan nilai dan bukan salah. Kat sini dia bukan nilai dan bukan salah. Tak salah pun. Sama ada nak banyak atau banyak, tak salah. Tapi dia bukan nilai. Masalah sekarang ni, orang nak banyak untuk nilai. Masalah. Tengok orang banyak, dia banyak orang-orang, mula dia rasa lain. Sebab dia tak nilai. Ada masalah, ikut habis. Okay, kita berkata pula. Sesungguhnya orang-orangnya mereka telah kafir, tidak berguna kepada mereka harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Dan mereka adalah bahan api neraka, seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya dari sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, lalu Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah itu sangat keras sasaannya. Katakanlah kepada orang-orangnya mereka telah kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan kamu pasti akan digiring ke dalam neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat tinggal. Sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda-tanda pada dua golongan yang bertemu. Segolongan berperang pada jalan Allah, dan golongan yang lain kafir. Mereka melihat mereka dua kali lipat pada pandangan mata, dan Allah itu dia menguatkan dengan pertolongannya orang yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Dijadikan pandang indah bagi semua manusia kecintaan kepada syahwat dari wanita-wanita, dari anak-anak, dari tumpukan harta, dari emas dan perak dan kuda yang terpilih dan binatang ternak dan sawah ladang. Itu adalah kesenangan kehidupan duniawi. Ada sini dah. Nak senang boleh, tapi ada tapi dia. Tak senang boleh. Kesenangan, kesenangan. Benda halal. Dan Allah itu di sisinya tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku beritahu kamu yang lebih baik daripada itu kepada orang-orang yang takut campur jaga di sisi Tuhan mereka, syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai berkeadaan kekal di dalamnya, dan isteri-isteri yang disucikan, dan redha dari Allah, dan Allah itu amat melihat hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.